kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita terus istiqamah dalam menuntut ilmu, insya-Allah. Baik, sambung ke surat 16, adab buang air. Okey, adab buang air. Ni pun tajuk mudah lah. Tapi kadang-kadang nak buatnya payah. Gitu. Baik. Dia kena komitmen betul untuk ada adab ni. Baik. Barang siapa buang air, sama ada buang air besar atau kecil, di tempat yang tiada tandas, tadah kosong, seperti di tengah lapang ataupun di padang. Tak tahan sangat dah kan, pergi cari air dah tak jumpa. Okey, ada satu padang atau dalam semak, duduk dalam semak kan, rumput dia duduk dalam semak tu. Haram menghadap kiblat. Tak boleh. Kalau tempat lapang ataupun dalam rumput, dalam semak-semak. Jadi tak boleh menghadap ataupun membelakangkannya. Sama ada kita menghadap kiblat ataupun membelakangkannya. Tapi kadang kita pun tak tahu juga arah kiblat lah. Kalau jenis dalam hutan tu lah. Tapi kalau kita tahu tak boleh lah. Atau ada dinding. Okey, tadi tak ada apa-apa di padang lapang, tak ada, kosong begitu ya, ataupun dalam semak, dalam hutan-hutan gitu. Okey, yang ni ada dinding, tetapi jarak antaranya, antara orang yang buang air tadi dengan dinding itu lebih daripada 3 hasta, 3 kaki, lebih daripada 3 kaki. Atau 3 hasta ni 3 kaki ya, 3 ni. Ni 1 hasta. Kiraan dulu. 1 lengan ni 1 hasta. Kalau kita kira 1 kaki lah lebih kurang. Hati 3 hasta. 1, 2, 3. Macam tu. Dia kira dulu. Atau dekat. Dekat. Tetapi dindingnya itu rendah. Dekat tapi rendah. Tidak sampai 2/3 hasta. Tak sampai 2 kaki pun. Tu pun tak boleh. Dia duduk tu, berapa bahaya. Kan? 2 kaki. Duduk. Cengok gitu. Buat apa yuk? Tak ada apa katanya. Padahal dalam bawah tu ikan duk makan. Gitu. Tak boleh. Dia tutup tu boleh. Dulu cerita dulu. Orang buang air dalam sungai. Ikan besar-besar. Okey. Dah ni tak ada lah kot. Kalau ada pun tak ada lah hutan-hutan gitu ya. Ni contoh kalau ada. Maksudnya di padang tak boleh. Ataupun berdinding. Tapi jarak orang buang air dengan dinding tu lebih daripada 3 hasta. Besar. Lebih daripada 3 kaki. Tu sana. Ataupun dekat, tapi dinding dia rendah. Rendah, nampak kepala lah. Ini tak boleh. Haram ni maksudnya berdosa. Adapun kalau ada dinding. Okey. Kalau ada dinding, tingginya lebih daripada 2/3 hasta. Lebih daripada 2 kaki setengah lah. 3 kaki ke atas contohnya. Dan kedudukannya dengan dinding itu tidak lebih dari 3 hasta. 3 kaki daripada dia dengan dinding tu. 3 kaki. Tinggi dia. Buahlah 3 kaki juga. Atau dalam tempat yang memang disediakan untuk buang air. Tandas. Tidaklah haram menghadap kiblat atau membelakangkannya. Macam rumah kita adalah. Kan? Itu. Rumah kita tu. Rumah kita tu besar kolam, tapi pasal dia bertutup, berbumbung, dinding semua ada. Lah ni dulu 70-an 80-an semua tandas di luar. Malam-malam bunyi orang main ambil lah. Rak bunyi ambil. Bunyi cakap ambil. Boh dalam tu satu lori. Banyak kerja tu orang Hindu lah. Orang Melayu boleh kira orang jari lah. Banyak dia. Malam-malam pun dia main. Dulu kan. Masa tu. Pukul 12 pun dia main. Bunyi tu dia main angkat petik.
Dia cuci tong tu pun dalam. Saya ingat saya duduk Pekan Serai tu. Dulu rumah kota kerajaan tu, semua tandas ada di luar. Malam kalau nak berak pakai tak berak lah. Takut. Okay. Lah ni semua dalam rumah. Allah Rabbi. Jamban pun dalam rumah. Boleh terbayang lah. Kau takut lagi nak keluar tu memang nak bayang malam takut. Padahal duduk dalam rumah. Yang tu tak apa lah bertutup. Lepas tu flash lah macam-macam. Dulu tak ada. Itu je lah. Mati habis tukang angkat taik tu pun. Apa lu kerja? Tanya dah. Apa lu kerja? Tarak besar. Angkat taik. Slow dia jawab. Dulu. Semua cucuk lah. Dia berapa sebulan sekali ke berapa bulan kali. Cucuk lah. Dah angkat taik. Angkat aja. Siang ni baru. Tapi nak kata macam mana? Baik. Lah ni tak ada apa lah. Flash. Main sedut. Tu je lah. Bayar setahun sekali ke apa Indah Hotel punya tu. Sedut. Lepas pada ni. Semua tu simpan di papan tu. Tangki-tangki tu semua. Simpan di papan tu. Dia punya najis-najis dah. Yang duk korek tengah-tengah jalan tu kan. Yang di depan hospital. Depan Izzuddin. Depan tu. Sampai pun lebih kurang. Bertahun-tahun lah. Baru siap. Bawah ni. Saya tanya orang DBI tu. 30 kaki dah lebih kurang. Daripada jalan raya atas ke bawah. Apa tu dia. Sebelum dia nak tebuk lagi tu. Dia ada pakai laser. Untuk dia nak tengok. Ada laluan gangguan ke tak ada. Kalau ada gangguan. Dia akan kelencong. Sampai ke papan. Nanti semua turun. Impun di papan dekat. Apa nama. Papan tu lah. Apa nama tempat kan. Itu dia punya tangki air dia. Kita public tak tahu mana saluran bawah tu. Dia tak bagi tahu. Tahu lah. Bawah tu ada. Kita public ni nak tahu saluran bawah tu ke mana. Tak tahu. 30 kaki tuan. Daripada jalan raya tu ke bawah. Dia pun takut nak turun. Dia turun so, tengok. 30 kaki dalam. Tembuk dalam tu. Tu yang ada satu mesin yang dia duk korek pasiak tu. Mak masuk. Selalu depan hospital dulu banyak lah. Sekarang dah clear. Lepas tu depan Izzuddin tu clear. Semua clear lah. Itu projek berapa bilion tu. Projek. Nanti dia nak buat lagi tempat lain. Macam tu. Dihimpun pada satu tempat. Ni tangki. Dan boleh buat gas daripada najis. Nanti dia buat gas masak. Gas masak. Itu yang sedap masak. Kalau Singapura tu dia buat air minum ni Singapura. Nak kata macam mana mai cerah macam ni dia jual kat kita mana tahu minum patut sihat elok. Hari berak pula dah. Okey. Dulu kan macam-macam lah ni boleh buat. Pasal memang ada gas pun. Itu yang Aci tu jatuh, Aci India tu jatuh dekat Wisma Yakin tu. Berapa puluh kaki lama. Masuk. Dia ada 7 main hole dia. 7 baru sampai ke pantai dalam dia punya paling besar dia. Macam kita kan. Masuk, nak tengok di papan kalau jumpa. Gitu. Aci ni langsung tak jumpa. Sampai ke sudah. Tu saya kata mungkin lepas ke India. Mungkin. Bangkit belakang rumah. Amma bila balik? Tarak. Dengan kapal terbang kan? Tarak. Dengan tangki septic type-nya. Sampai hari ni. Anjing bomba tu pun surrender. Buat turun 2 ekor anjing bomba. Padahal punya kuat anjing dia punya penghidupan dia. Dia pun lari. Tak tahan. Dia habak member dia. Bau tai tak lalu. Gitu. Ada 2 ekor. 2 ekor anjing bomba. Lari. Tak tahan dia pun. Dia cerita orang bomba tu lah yang sini. Jadi kalau dia bau manyak ke apa, dia akan goyang ekor dia. Bagi tahu kat tuan dia. Yang ni goyang punya laju. Dia pun tak tahu. Tak boleh goyang lah. Punya teruk. Jadi bermakna, kalau di Kuala Lumpur tu, dia buat grafik. Bawah ni, semua saluran-saluran septik ni.
Kan buat satu bangunan, buat KLCC, depa nak kencing ayak lah, masuk ke mana? Mesti bawa ke tanah. Tu yang tumbuh ke pantai dalam tu. Jadi kalau rebak pun memang boleh rebak. Dah tebuk bawah. Tu punya jadi. Allah tu kadang-kadang berlubang sini. Syai berlubang sini. Tepi terleluh kan? Dia berlubang. Bawah ni kosong dah, habis, tak ada tanah dah. Semua apa? Tu corong-corong najis. 7 tangki septik. 7 dia berbuka. Tak jumpa Acik tu. Oh, jumpa sehari pun jadi lah. Sehari pun tak jumpa. Hilang begitu saja. Oh. Macam mana dia sangkut di mana? Wallahualam. Tapi ada sebenarnya. Tapi Bombay tak mau masuk sampai dalam. Buat apa? Dia bukan orang besar pun. Mampu pergi lah. Nanti masuk dalam. Bombay pula tu korban. Dia cari dia punya pasal seorang. Bombay tu korban. Sampai 2-3 orang pula mati contohnya. VIP lah sampai sekat. Naik udah. Bombay takut. Laju bawah dia tu. Lari naik Bombay semua. Tak mau. VIP dah mati. Tapi dia tak apa. Dapat 40,000. Kerajaan bagi dia 40,000. Balik ahli waris buat capati tosel lah makan. Pak doa selamat ke doa apa lah. Tu dalam tangki septik kita tu. Mau najis lah ke. Allah. Maksudnya Allah Ta'ala bagi najis ni. Rupanya ada guna dia. Teknologi pandai kan. Dia ulas-ulas boleh jadi gas tu. Allah Rabbi. Baik. Ini kalau yang boleh. Kita senang cerita. Tandas macam RNR. Tandas rumah kita. Itu semua tak ada masalah. Kadang kita, orang beli rumah. Kontraktor rumah tu dia bukan reti menghadap kiblat. Kadang dia pun tak tahu mana kiblat. Jadi kita beli-beli rumah. Masuk jamban rupanya. Kiblat kita. Membelakangkan kiblat. Tak apalah. Pasal bertutup dengan bombong apa semua. So bolehlah. Tak ada masalah. Tak payah kita pecah pula tangki septik tu. Ubah pula belah kiri macam ni. Tak payah. Ikut je boleh. Nanti warak sangat pun susah juga. Pecah tangki septik tu. Berok macam ni. Oi pening tu. So tak payah. Okey lah tu. Boleh lah. Kecuali rumah kita buat sendiri. Kalau kita buat sendiri boleh lah. Tapi payah je. Kita nak sukat kiblat dulu. Lepas tu bagi tahu kan. Tak apa. Tak ada hal lah. Boleh, tak ada masalah. Boleh je. Okey. Sunnah habis. Sunnah ataupun sunat masuk tandas dengan kaki kiri. Nabi ni SAW dia ajak kita. Umat dia suruh betul-betul disiplin lah. Sampai nak masuk tandas pun Nabi suruh masuk kaki kiri. Pasal tempat tak elok. Masuk kaki kiri. Membaca dekat pintunya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kat pintu pun boleh. Sambil langkah pun boleh. Nanti berhenti kat pintu dia kata jampi pula. Jampi apa dia ni masuk jamban kan. Okay. Tak apa. Masa buka tu langkah kiri Allah mekni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Okey. Tapi nak masuk sementara nak hafal itu contohan lama tak pernah masuk tandas baca pun. Bubuh stiker di tandas tu baca Allahumma ini. Jangan buah Allahumma barik lana. Hancur. Buah Allahumma barik lana. Buah Allah barik lana hancur lah. Tak ada dah tu masuk ke kiri pun jadilah. Baik. Dia benda ni kalau kita jarang buat memang lama-lama kita tak bisa. Tapi dia kena kira kita nak bagi biasa. Satu hari kita masuk jamban kaki kanan. Oh silap. Kita undok balik. Jangan kita terus. Kalau kita terus nak buat selalu. Bila kita dah masuk dah tutup pintu. Masuk kiri kanan tadi. Kita keluar pula. Masuk ke kiri. Lama-lama. Biasa. Macam tu. Sama masuk masjid pun. Kita masuk kaki kiri. Dah sampai separuh baru teringat aku masuk kiri kiri. Tak apa. Undak balik. Keluar masjid. Masuk kiri kanan. Dengan kita biasa macam tu yang. Kita dah besar masuk kiri kiri. Tak apalah kiri pun okey. Janji masuk masjid. Betul.
Tapi nak sunnah dia tu. Ha? Cakap Melayu. Baca doa boleh, tapi sedap Arab lah. Boleh? Saja kemudian tu. Boleh lah. Dah harap payah nak apa? Duduk depan pintu, Allahumma, apa benda? Dekat sejam depan pintu jamban, tak masuk lagi. Allahumma. Boleh. Boleh. Tapi sedap baca ni lah, pasal Nabi dia baca ni kan. Ni sambil-sambil jalan pun boleh ni. Beli stiker dia tu sampai di dinding. Bukan sekali masuk jamban ni. Banyak kali. Sekali masuk baca lah. Lama ingat lah. Sehari 5-6 kali orang masuk. 5 waktu dah tentu nak masuk semayang kan. Contoh. Lepas tu. Tapi baca Melayu pun boleh. Tak masalah. Aku berlindung dari syaitan jantan dan syaitan betina. Pasal syaitan ni. Saya sebut dulu lah. Dia daripada jin. Syaitan ni jin sebenarnya. Jin yang tak beriman, istilah dia sebagai syaitan. Yang beriman macam kita lah. Sembahyang, puasa, tak masalah. Jin ni yang tak beriman, istilah dia syaitan. Syaitan ni menjauhkan manusia daripada kebaikan. Masuk syaitan tu. Tapi dia asal daripada jin. Dia bukan ada satu makhluk lain pula. Tuhan jadikan. Hanya syaitan. Ada tanduk, ada apa, tak ada. Jin lah. Jadi, jin ni hidup dia macam kita. Dia ada lelaki, dia ada perempuan, dia ada macam kita. Dan dia bertanasur, dia beranak pinak macam kita. Jin ni. Dia ada anak dia, anak pinak dia. Macam tanda RR tu, perempuan lelaki, jin tu, setan pun ikut-ikut. Kalau betul. Tak apalah. Tak kira. Mana nak takut syaitan betina masuk tempat kita, tak kacau. Tapi saya tak nampak. Kita pun tak tahu hidup dia macam mana. Mungkin dia masuk. Tak tahu, Allah lama. Macam tu lah. Tu Nabi baca doa, khubusi wal khaba'is. Tapi dia jantan betina ada. Macam kita. Dia pergi Mekah, dia pergi haji, umrah. Macam kita. Tapi kita tak nampak dia. Cuma dia makan tulang. Macam kita sebut dulu. Yang kita nak istinjak pakai tulang kan. Dia tak bagi. Pasal itu makanan dia. Apa dia buat kita tak tahulah. Masak tempoyak tulang kan kita tak tahu. Kita ikan batin kan. Dia dengan tulang. Rendang dengan tulang itu kita tak tahu. Macam mana dia masak, dia buat, kita tak tahu. Tapi tulang adalah makanan dia. Itu yang kita kena jaga. Tulang-tulang korban yang kita bagi kat orang tu, bungkus elok, buh dalam tu sampah. Tak apa tu, dia tak bagi ni yang kita bagi makan anjing, atau kat kucing, gitu. So kita bungkus, buh dalam tu sampah tu, tak apalah. Tu pandai-pandai dia cari macam mana. Itu makanan dia. Tu saja. Yang lain tu, kita makan daging lah. Tulang pun kita makan juga, pening lah jin ni. Orang Melayu ni tulang pun sapu pada aku punya. Itu. Dia hidup dia macam. Cuma yang beriman ni, yang tak beriman tu yang jadi setan. Ada betina, ada jantan setan ni. Tu tak tahulah yang masuk. Masa kita masuk tanda, kita baca doa ni, dia tak masuk lah. Kan? Dia tak masuk lah. Lepas kita baca doa ni. Kalau kita tak baca, mungkin dia masuk. Melengur, tengok apa Yop lama dalam jamban Yop. Tak tahu, kita tak tahu. Wallahualam. Tapi hidup dia macam tu lah. Itu yang Nabi suruh baca. Nabi pun dia bukan ada tandas zaman dia. Tapi adalah Nabi ni tuan-tuan bila dia buang najis dia tak duduk atas bumi ni. Bumi telan najis dia tu. Tapi dia masuk lah tandas. Dia buat kepung gitu. Ada. Dia tak simpan najis dia, tak simpan bumi telan. Gitu. Itu Rasulullah. Tuhan bagi istimewa dia. Kita punya bumi tak lalu telan. Teruk Yop. Kita pelah itu pun tendang balik. Pening. Gitu. Dia peluh dia pun bau kasturi. Peluh Nabi. Itu. Itu cerita riwayat-riwayat sahabat-sahabat yang ikut dia lah sebagainya.
Okay, kita pasal banyak dia ada juga korin Nabi ni, Rasul ni. Tapi tak boleh ganggu dia. Saya tak boleh ganggu dia. Tak boleh nak kacau macam syaitan yang kacau kita ni. Kita ada korin syaitan tu lah. Nah, dia boleh ganggu kita. Dia ganggu macam ni, ganggu macam ni. Nabi dia tak boleh. Walaupun ada. Aisyah tanya, hang pun ada korin ke? Ada. Tapi korin aku tak boleh ganggu. Sebab tu kita boleh harus mimpi jumpa Nabi. Pasal syaitan dia tak boleh rupa Nabi. Itu cerita dia. Cuma mimpi jumpa tak jumpa, itu cerita lain. Tapi bermakna kalau ada orang mimpi jumpa Nabi, kita boleh terima. Tapi tengok orang jugalah. Kan? Mari meleleh hingui. Bro, gua mimpi jumpa Nabi. Penat tu. Kita tak tahu lah. Tok Guru almarhum Harundin 2 kali kot. Almarhum Tok Guru Nik Aziz pun 2 kali bah. Tok Guru Haji Hadi pun 3 kali bah, kata Tok Guru. Hebat. Banyak lagi Tok Guru pondok ni hebat. Kita tidak Allah. Bukan jumpa Nabi, babi yang banyak jumpa. Tak ada habis bismillah lena dah. Bila nak jumpa. Tak kepala bis lena dah. Saya ada Tok Guru saya bagi, saya mengaji Kelantan dulu. Tok Guru saya bagi zikir. Untuk memohon memudahkan kalau mimpi jumpa Nabi. Zikir dia tu kena baca awal. Kalau kita tidur pukul 11, baru nak baca zikir dia tu sampai pagi tak habis. Bila nak tidur lah? Kena baca awal. Panjang kira. Tak buat saya pun. Saya pun cari-cari balik. Tak jumpa. Tak apalah. Mimpilah siapa pun. Mimpi Lim Guan Eng hari-hari contoh kan. Okey. Baik. Itu keharusan dia begitu kan. Keharusan dia boleh. Baik. Itu doa bacalah. Kemudian sunnah juga keluar daripada jamban dengan kaki kanan. Masuk kiri, keluar kanan. Baca apa? Alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adha wa afani. Segala puji bagi Allah alladzi azhaba anni, yang menghilangkan al-adha al-azhaba anni al-adha azab ni penyakitan lah. Dia tulis ni kerunsingan, tak apalah. Daripada aku dan memberi aku afiat. Dia azab ni merunsing pun boleh. Azab ni benda sakit. Kita makan. Tuan-tuan kalau kita tak berak seminggu, pening tu. Tu Allah Ta'ala bagi cukup hebat sistem manusia ni. Kita semelit lah berak, tapi semelit. Lepas tu Allah Ta'ala bagi nikmat dia. Tu yang kita puji tu. Alhamdulillahilladzi adhaba. Keluar jamban lah. Jangan lepas berak berubuk-ubuk. Alhamdulillah. Itu. Lepas keluar jamban tu. Alhamdulillah. Allah Ta'ala menghilangkan semua apa sakit perut, memulai dan sebagainya. Wa'afani. Dan bagi aku afiat. Lepas buang air besar, air kecil tu rasa. Rasa lega. Ada golongan manusia yang ialah Tuhan pilih. Dia tak boleh kencing. Dia minum air tak boleh banyak. Yang dialisis apa semua tu dia tak boleh. Air banyak ni dia boleh minum. Lebih pada tu nanti masa dia nak dialisis dia kena buang air dia dulu penuh dalam ni, lepas tu baru dia tukar darah. Dia boleh minum banyak ni satu hari. Tu yang suruh dia kena tu kita tak boleh cakap apalah itu. Wallahu alam lah. Tapi maknanya macam tu lah. Tapi bila Allah Ta'ala bagi semua sistem dalam tubuh manusia ni, dia jam sikit dah. Sikit dah. Dia ni kan, kita pun jadi. Tu. Tu yang Nabi dia sihat. Dia sihat ni dia banyak pantang dia lah. Bukan dia pantang pun, tapi dia cerita benda-benda zaman dia keadaan gitulah. Dia Nabi ni tak makan benda panas-panas ni, yang api ni. Dia tak makan. Tapi tak apalah, dia tak ada halang kita makan. Tapi berhati-hati itu sajalah. Itu yang bila kita buang air tu, baik air kecil ke, air besar ke, kita doa, Alhamdulillah. Kalau tak bagi aku buang air ni, semelit pun sudah lah. Itu yang kita doa supaya, Alhamdulillah, Tuhan bagi kita azah,
hilang daripada penyakitan dalam badan, sebahagian daripadanya. Sebab tu orang sakit apa, dia suruh minum air banyak kan. Kau jumpa doktor, pakcik minum air banyak. Pakcik minum air banyak. Pasal bila buang air kecil tu, dia akan buang semua uric acid apa semua. Tu dia suruh kita minum air banyak. Tu yang tuan-tuan kalau pergi Mekah, dia bagi taklimat suruh minum air banyak. Cuaca panas. Tapi banyak mana kita boleh minum. Hak yang pergi Mekah ni bukan tua-tua, muda-muda, 60, 70. Bolehkah habis satu hari 8? Tak terhabis. Tapi kena buat lah. Tu yang jadi bila air sikit, dia macam radiator tak? Macam doktor pula saya bagi ni lah. Cerita dia gitu. Macam radiator. Tak ada ayaknya, enjin panas. Gitu lah. Tubuh kita, Tuhan bagi. Hebat. Tu yang Nabi suruh doa. Tu yang suruh minum air lagi banyak. Tambah yang sudah kan. Panas betul. Sini sama ya. Tu yang dia buat rancangan 6 sehari kena 6 gelas sehari. Itu hak yang betul tu punya. Pasal nak bagi sistem badan kita sejuk macam radiator tu. Rabbi, Tuhan bagi kan. Masuk kadang dipotong usus sambung, potong sini sambung. Doktor punya ni, potong ni sambung, potong sini sambung. Usus ni boleh potong dia sambung. Pasal rosak dah usus baru potong sambung. Usus ni besar lah ni usus. Macam usus lembu tu lah. Kita tengok lembu kan. Lembu tu sistem dia macam kita ya. Cuma kita tak jadi perangai dia. Kalau tak betul kita pun macam lembu. Tu kata bodoh macam lembu. Gitu. Saya sembang dengan doktor pakar. Dia ni hospital pantai. Dan ni tukang kemanjung lah. Sembang ni korban kan. Korban. Dia belah jantung lembu tu. Dia belah. Kita tengok Ustaz. Jantung dia elok. Dia kata, saya tanya dia macam manusia ke? Macam manusia. Urat-urat dalam ni, pasal. Cuma dia besar lah sikit. Pasal dia lembu kan. Tapi dia punya sistem dia, macam kita. Dia potong jantung lembu. Tengok Ustaz. Lepas tu dia ambil pisau. Kan bila belah dua itu, jadi macam ni. Dia tekan atas daging jantung lembu tu. Tengok dia kata, cantik ya. Kita tekan macam ni pun, merah ya. Ini tanda lembu ni tak isap rokok. Dia kata gitu. Itu dia yang cakap kat saya. Itu tanda lembu ni tak isap rokok. Jantung dia elok. Dia kata kalau orang isap rokok, dia kata Ustaz, tolak ni, dia jadi macam hitam. Dia tak merah cantik macam ni. Dia kata gitu. Saya duduk cakap di masjid gitu. Isap rokok, start motor balik. Haram jadah Ustaz ni kata macam tu. Tapi macam tu. Tak betul? Dia petang. Saya tahu sembang dengan dia. Macam mana sistem dia Pak. Sebiji macam kita Pak. Biji. Tapi hebat lah tu yang jantung bila orang isap rokok. Jantung dia dia hitam tu. Tambah pakai vape. Vape kan. Vape ni lagi bahaya. Tapi ada je doktor. Ada seorang lagi doktor saya kenal. Dia pun isap vape juga. Ada tu. Saya pun tak tanya dia. Pasal dia doktor. Dia kata, mungkin kalau saya tanya, isap rokok ni tak boleh doktor. Tak apa, saya doktor, saya tahu. Ada, diam je lah. Taklah cakap itu, tapi dia isap rokok. Yang ni tak isap, yang doktor pakar ni tak isap. Tapi cerita dia, sistem lembu ni, macam kita, cuma dia kaki 4. Tu je. Tapi jantung dia, ni semua, macam manusia. Baik, itu yang kita doa kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Tuhan bagi hilang semua penyakitan dalam perut dan juga afani. Kalau kita makan keracunan pun, dia biar kok. Saya makan nasi kandang tuan-tuan. Tak lama saya ingat bulan berapa tu. Saya pergi makan nasi kandang belakang Masjid Negeri lah. Belakang Masjid Negeri. Masjid Negeri, kita turun nak tu, kan belah kanan tu dulu ada apa nak panggil? Rahmatah lah. Sekarang ni bukan Rahmatah dah. Sekarang ni apa benda tu, mereka pun dah pecah dah. Rahmatah ni yang buat jalan JPN tu. Yang dekat Pustaka Muda tu. Itu Rahmatah. Itu Rahmatah juga. Dia pecah daripada yang belakang Masjid Negeri tu. Pergi. Anak kau ayah jom ini makan nasi kandang. Okey. Tunggu je ayah kat masjid. Dia pergi. Saya pun parking kereta dekat Masjid Negeri. Jalan kaki. Pergi belakang.
Itu payah nak parking ah. Masuk je kedai kayu. Kedai kayu kan. Lepas tu dia ada jaring-jaring nampak kedai kayu. Saya masuk tu rasa, saya tak pandai benda ni, tapi berasa tak apa kot. Itu. Setengah kedai masuk okey je, tapi yang tu masuk rasa tak apa kot. Ramai orang nak makan. Makan order. Apa makan? Kita nasi. Tu debo saya gobek kuning tu. Kuning tu. Yang tu pun tengok macam tapi tak apalah. Okey, Bu. Yang tu yang kedai mamak, yang tu je gobek goreng kuning tu. Lepas tu gulai. Gulai tu dia duk perangat belakang. Perangat kedok tak tahu lah. Ni, Bu. Lepas tu saya ambil ikan yang dia buat sambai. Sambai, dia mungkin ikan tu lama orang kali. Tengok berminyak lah ikan tu. Tapi tak apalah, ambil. Yang tu tahan, yang tu. Tapi tengok muka 2-3 orang yang duk kerja tu. Muka Hindu. Bukan, tuan-tuan, kalau Hindu Islam ni, India Muslim, lain muka dia kan. Kalau jenis orang semayang ni, dia lain muka. Bangla yang mari kedai-kedai mamak ni pun kita boleh tengok muka dia. Tapi yang ni saya tengok, tuan-tuan, dia cakap terang. Kata, tak apalah, dia siap pun, saya makan lah. Makan yang TOI. Anak saya makan nasi putih ya, dengan ayam goreng. Okey lah, dia tak ada kuah apa. Makan apa semua, balik. Pukul 1, saya sampai rumah, rasa nak demam. Siapa tengah hari buta ni demam tak apa, rehat semayang Zuhur. Pukul 3 rasa nak muntah. 3 muntah. Tapi tahan. Pukul 6 duk tengok TV tu, sementara nak pergi kuliah tu. Dia serang tu. Keluar habis macam curah. Keluar 2 kali habis. Dapat meja tempat tu tengok TV tu. Habis. Bau ni. Allah Rabbi. Lepas tu tak dan nak lari. Nak pergi tandas tu tak dan. Tapi dekat tak dan. Dia tekan tu tendang tu. Lepas tu masuk sekali lagi dalam tandas. Setengah orang dia keracunan. Dia berak. Saya muntah. Berak tak? Masuk tu muntah sekali lagi. Lepas tu penat lah. Call surah tu. Tak pergi lah malam ni. Besok pagi pukul 5 kek subuh tu muntah sekali lagi. Tak pergi masjid lah. Pergi ni Dr. Harmoni. Dr. Harmoni ni pun, Dr. Harmoni ni dia selalu kursus haji sini. Dia duduk Meru kan. Ijam. Dr. Ijam kan. Nizam lah. Dia buka di Taman Paduan tu. Pergi kedai klinik dia. Dia biasa dia kursus haji dulu. Dia tekan. Ada appendix? Tak ada. Sakit tak ada. Ni bukan appendix lah. Ni keracunan makanan. Mungkin ikan tu, ikan lama, dia buh apa? Sambai. Ikan lama, tu dia sambai, dia masukkan. Supaya, dulu mungkin ikan goreng. Lepas tu nak bagi, tak laku, tak habis, buat sambai. Tak habis, buat gulai. Dia kan, dia punya sistem dia gitu. Jadi, tak pergilah. Pangkah terus kedai tu. Macam Tuan Piramli tu. Tak pergi lah. Tapi memang bau. 2-3 hari lepas tu bau bau tu. Bau. Lepas tu tak lalu makan dekat seminggu kan. Bubuh lah apa pun. Tak lebih. Sikit lebih. Tu penangan kedai mamak. Tapi saya ingat satu lauk dia dan dia punya tu. Dan pekerja dia sama. Barangkali lah. Tak pergi lah. Kalau pergi kedai-kedai mamak tu tengok jugalah. Nampak cerah sikit tu boleh gagah. Tapi kedai tu tak pergi lah. Apa, dia bukan Rahmata lah ni. Rahmat ke apa? Rahmata. Belakang. Dulu memang top lah. Dulu top. Allah alam. Itu cerita dia gitu lah. Maknanya sistem manusia ni, Tuhan bagi, tak betul ya, muntah. Ataupun berak, cerit. Ada orang dia tak muntah. Dia berak. Tak boleh bangkit. Angkat kok kalau nak keluar. Ada orang macam tu. Dia tak muntah. Tapi dia tak boleh. Pergi sana tak pergi nak berak pula. Jadi kalau dia nak keluar, pegang ya kok tu biar buat keluar. Dia sambil tengok TV. Gitu lah. Tapi saya tak cerit. Saya muntah ya. Muntah sudah. Habis ya. Keluar habis. Betul dia bagi ubat pun okey lah. Tapi makan tak lalu lah. Kat seminggu je lah. Lah ni 3 pinggan habis lah. Okey.
Serta sistem Tuhan bagi dalam tubuh kita ni kan. Hebat Allah Ta'ala. Dia bergerak jantung tu pun satu benda hebatnya. Kita hidup berapa tahun? Ada 60, ada 80. Mana dia pernah berhenti? Ada? Dia berjalan tu. Daripada kita lahir, doktor tabur kita bagi kerja kan? Cerita lagi tu. Lepas tu bergerak tu. Sampailah sini. Sampai ni. Tak bayang macam mana. Punya hebatnya Allah Ta'ala bagi. Tu pun kita nak lawan Allah Ta'ala lagi. Macam mana kita nak lawan hukum dia? Kalau dia stop jantung ni, bungkui. Tu, pergi ujung. Meru Raya dekat. Kat anak yatim. Pindah duduk itu. Tu dia bergerak tu. Sama. Dia bagi, bateri tu dia nak bagi kuat jantung tu lah. Dia pump jantung. Tidak, dia slow lah. Antaranya lah. Macam tu Mahathir tu dia pakai bateri. Bukan bateri radio AA ni. Dia ada bateri lah. Kalau bateri radio tu senang tukar kan. Rasa slow. Dia ada beberapa tahun. Kat rumah saya pun ada seorang. Dia pakai bateri. Beberapa tahun sekali. Dia pergi tukar. Untuk memudahkan jantung dia. Dia gerak tu. Kalau duduk tenang macam ni. Kalau kita pegang. 60, 70. Kan dia punya gerak. Dia nak cepat ni. Isteri call. Gitu. Okey. Itu cerita Allah Ta'ala bagi tubuh. Cerita pasal ni je. Lepas tu bila Nabi keluar je, Nabi suruh baca ni. Alhamdulillah. Syukur. Tuhan bagi kita sihat. Wa'afani. Tu pun tak mau main masjid juga kan. Tuhan bagi sihat. Tengah tu tak larat pun main masjid juga. Tu yang saya salut tu. Ayang atas kursi pun sanggup main masjid lagi. Ini badan berketul-ketul. Allah. Kayu basikal tu. Satu sampai ke mana kayu basikal. Tapi nak kayu main masjid tak boleh. Tu yang penat tu. Badan sihat. Tambah lagi. Boleh lagi tambah. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Wa ahsin farji minal fawahish. Tambah lagi. Kita keluar daripada jamban tu. Langkah kaki kanan. Alhamdulillahilladzi adhabani al-adha wa afani. Tambah lagi. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Wa hasin farji minal fawahish. Tambah lagi. Dah? Cukup lah. Ada orang kita nak ambil wudu apa dalam jamban apa. Itu persoalan. Dia jadi tak apa kena ambil uduk ni kalau dia jamban saja. Tuan, ada rumah orang dia buat dua. Jamban satu, lepas tu bilik mandi satu. Ada kan? Setengah rumah buat. Ada setengah rumah jamban dalam tu, bilik mandi pun dalam tu sekali. Itu yang kalau yang jenis jamban asing, bilik mandi asing, itu yang makruhnya kita ambil uduk dalam bilik yang jamban saja. Tak ada bilik mandi. Ada juga pendapat, kalau dalam tu ada jamban, dalam tu ada bilik mandi yang kita mandi, kolam mandi tu, dia tak makruh. Itu boleh je. Yang tak berapa digalakkan ni, tandas situ. Lepas tu kita ambil uduk di bawah tu. Kan ada setengah kan? Kalau di masjid ada buat itu. Tandas, lepas tu tempat buka air untuk cuci kencing dan sebagainya. Kita ambil uduk situ. Itu yang tak mahu itu. Tapi kalau yang dalam tu ada kolam mandi, lepas tu tepi tu ada jamban, okey. Cuma nak baca doa ni kalau boleh, luar lah kalau. Tapi ada pandangan ulama kata boleh kalau kita nak baca yang jenis tu. Yang jenis ada jamban, ada kolam mandi. Pasal dia diisi dah. Tapi terbaiknya keluar daripada jamban tu baru baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Yang tu di luar tu baik. Kita keluar jamban ni baca doa ni dulu. Alhamdulillahilladzi bersama. Lepas tu baru tadah tangan baca doa wuduk tadi. Mana-mana lah. Itu doa kunut tu. Kunut subuh. Ghufranaka. Tu kunut subuh. Yang ni yang lepas doa lepas sembahyang ni tu lah.
Lepas wuduk atur asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan apa? Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Itu doa sunat dibaca sesudah ambil wuduk. Ada setengah masjid dia buh signboard depan tu, kita ngadak itu ya. Tapi kalau boleh doa tu dibaca di luar. Dah kita keluar pada tandas tu, baca depan pintu tu boleh ya. Itu. Surah apa? Baca lepas tandas tu. Wallahualam tak jumpa tuan. Tak jumpa dalil dia gitu. Tapi tak jumpa. Yang ada ni lah. Tahir ni. Lepas tu baca doa uduk lah. Pasal kita tak baca dalam tandas ni. Baca doa tu. Jadi kalau kita nak baca juga dalam tandas ni, boleh. Tapi dalam, jangan bunyi ya. Jangan bunyi. Itu Allah alam tuan. Saya tak pasti. Tapi ada inilah. Ini sunnah dia lah. Tapi nanti saya cari ikut-ikut ada jumpa pula. Tapi setakat ni belum jumpa. Hari ni baru jumpa. Baru ni tuan tanya tu baru ada. Ada sungguh. Tak pernah orang keluar. Ada orang zikir Asma'ul Husna. Tapi dia ambil satu nama aja. Al-Muhaimin apa. Dia dah. Tapi tak apa tu. Yang ni pun sudah memadai. Wahai Tuhanku, sucikanlah hati aku, tahhir qalbi minan nifaq, daripada sifat munafik. Wahassin, dan pelihara. Hassin ni pelihara farji. Peliharalah ataupun kawalah kemaluan aku minal fawahish, daripada melakukan benda kejahatan ataupun kemungkaran. Fawahish ya, benda-benda keji. Okay, so tambahlah. Kita keluar daripada tandas kaki kanan, baca alhamdulillahilladzi ini. Dan tambah lagi Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa ahsin farji minal fawahish. Kita tanya Hindu Brahma lah contoh. Ini Brahma ni macam kita belajar tu, dia beragama. Ada tak dia keluar jamban baca macam ni? Ataupun apa? Agama dia ajak baca. Ada. Nabi bagi. Nabi ajak kita supaya bersih hati kita daripada nifaq ni. Boleh kita istighfar kan? Kalau kita nak masuk tandas tengok beras tak tarik lambat pagi tu. Jarang orang astagfirullah. Orang maki ada, tak guna siapa berak ni. Gitu. Tak apa, tengok pernah tarik je lah. Ada orang jenis itu tu yang masjid-masjid marah tu. Lepas berhenti, masjid surah berhenti. Nenek-nenek tinggal gitu. Tak tarik. Siap masuk nak cuci, tengok. Oh, tu yang maki bergantang tu. Siapa berak macam ni. Biar dia besar pungkong dia. Gitu. Tariklah. Apa masalah? Kadang-kadang mungkin rosak juga dia tu pun tak boleh jadi. Jadi dia pun tak ni. Dia lepas dia buang air besar, dia berak tu, tarik tak boleh. Buka pipe, tak ada air. Tu pakai selak balik gitu je. Jangan mahu kadang jadi gitu. Aduh, tu masuk tandas tempat tu buka. Oh, ada, okey. Oh, jangan main tu. Kalau pergi hotel satu lagi. Pergi hotel ni dia ada dua. Yang panas satu. Sejuk satu. Silap tekan dia panas. Meloncat sampai nunbung. Buka hotel. Oh, sejuk. Baik. Jangan memandang kemaluannya. Okey, tak bagi. Jangan memandang kepada najis yang keluar itu. Pun dia tak bagi juga. Yang eloknya kencing jangan berdiri. Yang eloknya lah. Tapi tengok keadaan lah. Dia kata kerana Nabi SAW ada berbuat demikian. Untuk menunjukkan harus. Nabi pun ada kencing berdiri. Kan Nabi pun ada kencing duduk. Ada Nabi dia larang kencing berdiri. Tapi ada juga dia buat. Menunjukkan keharusan. Pada tempat-tempat tertentu. Bolehlah buat. Masa minum juga lah. Ada Nabi dia minum kok ghirba. Minum kok botol. Kalau kita botol lah. Ataupun labu sayur kan. Ada. Tapi ada tegahan Nabi. Dia tak bagi minum kok sini. Jadi ada dua yang bercanggah. Satu dia buat. Satu dia tak bagi. Okey, macam mana nak selesai? Okey, kalau kita pergi tak ada gelas. Semua di hidang ni. Ambil lah. Minum lah. Bukan larangan haram. Gitu, tak haram. Tapi dia makruh. Tak elok lah. Tapi kalau ada gelas macam ni. Kita tak lah pakai gelas. Itu saja. Ada Nabi dia minum berdiri. Para sahabat minum berdiri. Banyak.
Tapi ada hadis yang tegah, Nabi tegah minum diri. Jadi dua. Satu dia yang buat, satu dia tak bagi. Ya, macam mana kita nak buat? Ada tempat duduk, kita duduk. Tak ada tempat duduk, baru macam tu. Selesai masalah. Bukan apa-apa. Dia kita cari tempat mana tempat duduk. Tak ada, penuh rumah kenduri tu. Contoh penuh. Tak apa, kita berdiri minum. Okey, kalau ada tempat duduk, kita duduk lah. Tak ada, kita minum lah. Kadang-kadang ada tempat duduk, tapi nak minum diri jugalah pasal nak cepat. Tak apa. Makruh je lah. Bukan larangan Nabi tu larangan haram tak. Dia larangan makruh je. Yang lebih baik. Betul. Tapi katakan gelas tu kotor, dia tak jadi makruh lagi. Dia kata minum terus tu dia jadi lebih elok lah. Kalau gelas tu tak elok. Yalah kalau kita tengok semua gelas tak apa elok. Ada itu yang ada, tak ada masalah. Macam kita sembahyang pejam lah tuan. Ada sembahyang pejam ni asal makruh. Kita sembahyang, kita pejam. Baca makruh. Tapi kalau itu yang mendatangkan khusyuk, pejam yang mendatangkan khusyuk, okey. Tak makruh pula. Dah nampak? Dia punya kaedah lah. Asal dia tak bagi pejam. Dia suruh tengok tempat sujud. Tapi dengan pejam tu yang jadi kita lebih khusyuk. Tak apa, pejam lah. Tu saja. Pejam, 4 rakaat tu pejam. Kalau itu yang boleh datangkan kekhusyukan dan solat. Tapi kalau pejam pun lepas Hong Kong juga, udah dah tu. Buka mata lepas Korea, pejam lepas Hong Kong. Buatlah mana-mana pun. Makan ni galak tangan kanan ni kan. Ya betul. Tangan kita ni nasi kotor kan. Tetapi kita Nambil. minum, kita lapik dengan Pegang macam ni. Pegang macam mana? Pegang kiri macam ni. Tangan pegang macam ni lah. Banyak orang buat gitu. Saya tak jumpa juga hadis suruh lapik gitu. Tapi memang banyak orang kita buat. Tunjuk kata tangan kanan. Cuma dia lapik lah tangan ni. Tapi gelas kita pegang je. Yang ni kita ni sikit. Boleh je. Kiri pun boleh. Bukan haram pun. Makruh ya. Dia tak ada tangan ni penuh dengan nasi. Kita sama kat cedok lauk kita kalau kita makan beridang. Kan Nabi kata khus dia pesan kat anak dia, anak tiri dia, anak Maimunah. Ya gulam, dia kata wahai anak, tapi sebenarnya dia pesan kat kita semua. Dia kata wahai anak, samillahi, sebutlah nama Allah bila nak makan. Satu. Bismillah dulu lah. Bismillah boleh, bismillahirrahmanirrahim pun boleh, mana-mana. Khus biyaminika, ambil tangan kanan ataupun makan dengan tangan kanan. Kalau kita memang biasa kiri, kita kena ajak makan kanan. Kalau kita makan dengan garpu, kan, ambil kanan. Walaupun kita memang kiri, memang kiri selalulah, tulis semua kiri. Tapi setengah orang dia makan pun kiri. Tapi kalau makan, biar asuh tangan kanan. Itu lebih baik kanan. Dan khus mimma yalika, ambillah apa yang ada depan kamu tu. Maksudnya 3. Satu dia sebut bismillah, nama Allah, selesai. Tangan kanan ni yang orang dia petikai. Boleh tak kalau kita makan beridang, cedok nasi tu, cedok lauk tu dengan kanan. Sedangkan kanan ni penuh dengan jadi bila kita cedok penuh lauk ni. Tapi kalau kita tak mau bagi orang ambil lauk tu, tak apa, kita pegang. Jadi dia tak ambil, kita seorang-seorang pula. Contoh itu. Jadi untuk jaga, ada pandangan-pandangan untuk jaga majlis tu supaya tak ni, ambillah tangan kiri. Tapi makan kanan. Kalau kita makan chicken chop western pun biasa pisau. Kan? Ni pisau, ni garpu. Biasa kita tekan tu. Tu orang putih makan kan? Tak usah, tukar ya gaya. Potong-potong-potong siap-siap. Lepas tu, boleh ya benda tu. Apa dia Ustaz yang kata-kata dipanggil. Kalau kita nak suap juga dengan garpu dengan tangan kiri, kita campur tangan, kita letakkan tangan kanan. Tak mau. Tak jadi. Kiri juga. Cuma hampu je. Kena kanan juga yang terbaik. Jadi bila kita makan tu, kanan. Saya biasa tengok satu, yalah bukan. Tapi tak patutlah dia dengan kepiah putih apa, sodok tangan kiri.
Orang tengok, apa haji ni tangan kiri makan. Padahal boleh tangan kanan. Tukar ya tangan kanan. Bukanlah benda tu besar mana, tapi satu daripada adab disiplin yang ajar oleh Nabi. Dalam pemakanan. Pasal boleh tukar pun. Takkan tak boleh makan tangan kanan kot. Lainlah kalau dia makan tangan kanan, tak sampai. Tak boleh. Saya tak boleh kepot, memang tak biasa. Kot lah. Boleh je. Kita bayang tangan kiri ni untuk benda-benda macam ni. Usaha berak apa. Dan khus mimma yali. Ambil apa yang ada depan kamu. Itu 3 benda ada pesan. Apa yang depan kita ni maksudnya, kita duduk sini kan makan meja jenis yang hidangan yang bulat putih besar tu kan. Kalau kita pergi kenduri, dia duduk sekali dengan rombongan pengantin ke apa, dia dah meja tu yang kita pusing. Kalau VIP dia panggil duduk itu lah. Jadi kita duduk, mereka buka tudung tu sambil belacan dengan ulam. Kambing sebelah sana. Nabi kita ambil apa depan kamu. Bukan ambil sampai habis. Sampai habis nasi, ulam, sambal. Cirit. Mula-mula tu. Mula-mula tu, ambil sikit timun, colek sambal, pun nasi. Lepas tu mereka pun dah habis, kita pun pusing lah. Jangan belum apa-apa lagi pusing dah. Nampak buruk lantak haji ni kan. Macam tu. Jadi dah habis, mereka semua cedok dah. Kita pun pusing pelan-pelan. Dekat kambing tu pula. Lepas tu kita ambil lah. Lepas tu kita sendai. Tu jangan bagi dia bergerak dah. Jadi dia bergerak. Masa tak gerak? Rosak kot. Kita pulung tu orang. Okey. Itu. Tak apa. Itu tak ada masalah. Macam melontar lah. Macam kita melontar. Dia ikut tangan kanan. Bukan tak sah tangan kiri. Tapi makruh lah. Kita melontar tangan kiri saja. Memang kita nulis tangan kiri. Tapi melontar pun tangan kiri. Boleh sah. Pakai kaki boleh. Pegang batu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Tapi tangan ada tapi pakai kaki. Orang penyepok pun kau ada. Apa dah otak Melainkan tangan tak ada. Tapi kalau tangan dua-dua tak ada, dia boleh upah orang. Upah orang lebih baik daripada bayi dengan kaki. Berselekak mak dekat lari. Pekerja dah ni lontar dengan kaki. Ada kalau di luar negara tu ada kaki, dia tangan tak ada. Dia makan dengan kaki. Di Afrika ni rata-rata dunia yang budak-budak cacat ni. Baik. Nabi SAW. Okey. Harus sahaja pada pendapat saya, kata-kata pengarang kitab ni, jika seseorang itu uzur mencangkung atau tidak habis keluar air kencingnya. Jika mencangkung lebih elok kencing berdiri itu. Kalau dia kadang ada uzur, ada orang dia tak boleh duduk mencangkung. Dia kencing kena berdiri. Tak apalah, berdirilah. Tak ada halnya. Dulu tuan-tuan jamban pakai mencangkung. Sebenarnya mencangkung ni kalau ikut sunnah itu lagi baik. Pasal dia habis. Tapi oleh kerana mungkin kita pun sakit lutut. Tu setengah tempat dia pergi, dia ada pemegang. Dia masjid tu, surau tu, tandas cangkung. Dia buat di dinding tu, tempat pegang. Buat apa? Buat orang yang tak boleh nak bangkit ni, pegang tu. Tarik naik. Patah yang tu. Dia badan besar apa? Okay, jadi maksudnya, kalau itu jadi masalah tu yang kita buat style barat tu. Yang tandas mangkuk tu. Itu. Ada orang dia tak biasa. Dia naik duduk atas tandas mangkuk tu. Gitu. Pecah mangkuk tu. Jolok punggung dia. Habis duduk hospital. Itu. Jadi, kalau tandas mangkuk tu memang selesa bagi orang yang tak boleh cangkung lah. Dan saya ingat 100% ikut di rumah sekarang ni semua pakai mangkuk tu lah. Tak pakai cangkung lah. Sakit lutut nak bangkit tak larat. Tak apalah. Kalau itu yang boleh bagi keselesaan, kita terpaksa pakai. Tapi nak banding dengan cangkung, tak boleh lah. Cangkung ni dia buang habis. Beza kita makan duduk dengan makan berdiri macam ni. Makan duduk macam ni.
Sebab tu Nabi dia tak bagi makan atas meja. Macam minum, ada Nabi tunjuk dia minum berdiri, minum macam ni. Ada Nabi juga. Tapi makan, memang dia tak bagi makan atas meja. Dia suruh makan duduk. Tapi suasana hari ni berbeza. Nabi pun ada sebut dalam hadis dah. Kamu saja yang mengetahui urusan antum a'lamu bi umurid dinjakum. Kamu saja yang tahu urusan dunia kamu. Jadi dunia kita, oleh kerana nak duduk bawah ni nak bangkit payah. Kan ada orang yang badan dia boleh tahan juga, bila duduk nak bangkit payah, kena bangkit backhoe angkat. Okey, so boleh sembahyang atas ni. Jadi tak ada salah kita beli meja makan, tak apa. Tapi berbeza dengan makan duduk. Bila kita makan duduk, perut jadi kalau kita makan macam ni, orang tengok orang tabligh makan, dia duduk macam ni. Dia duduk macam ni. Kita nampak duduk. Tapi yang ni lah sunnah dia. Bukan. Ada apa kita duduk bersila. Bila bersila ni perut jadi jadi makan tu sikit lah. Makan kurang. Ataupun kita duduk bersila. Boleh. Itu yang ditunjuk oleh Nabi. Tapi dah kepayahan bagi kita, so kita duduk atas meja lah. Bila duduk atas meja, perut duduk atas kursi kan. Perut macam ni. Itu yang jadi seperiuk tak habis, tak cukup. Gitu. Right? Tu hikmah sebab itu. Tapi adakah salah besar? Dah. Boleh je lah. Kerana suasana kita berbeza. Macam garpu dengan sudu lah. Nabi dia tak ada kuah-kuah mi kari apa, tak ada zaman dia. Dia roti semata-mata. Lepas tu dia makan dengan tangan lah. 3 jari. Dia asal mula-mula. Jadi kita nak makan nasi 3 jari sampai habis. Umar Kenuri turun dah kemah, kita tak habis makan lagi. Gitu. Jadi makan. Mula-mula tu boleh lah. Tak apa, dia bukan satu benda yang ni. Tapi cerita dia macam tu lah. Itu berbeza. Saya biasa makan dengan orang tabligh ni daripada India, Bangladesh. Dia pergi Masjid Gopeng tu, kebetulan saya kuliah tu. Dia pun masak. Tabligh ni, jemaah tabligh ni. Mari daripada Bangla betul, Pakistan, tak reti cakap Melayu Melayu orang putih pun tak apa pandai sangat. Gawang-gawang gitu je lah. Makan depa. Makan duduk macam tu lah. Depa sekali tak tambah lah. Kita tambah walaupun duduk macam tu 3 kali tambah. Okey. Sedap masakan depa ni, boleh tahan lah. Okey, cuba tengok keadaan lah kalau kita tak boleh nak duduk ketika buang air kecil, tak apalah, boleh berdiri. Pasal Nabi pun ada buat. Tengok suasana dia, tuan-tuan. Suasana tak boleh, okey kita buat ni. Suasana macam minum tadilah, tak ada cawan, botol, itu saja. Tak ada jadi masalah apa-apa. Kalau ada yang terbaik, kita buat. Tak ada, itu je yang ada, okey. Baik, sekiranya buang air di tempat bukan tandas, janganlah dilakukan pada air yang tenang. Dia tak ditandas, dia pergi cari tempat lain. Okey, jangan buang air di tempat yang tenang, seperti dalam perigi atau dalam swimming pool contohnya. Dia mandi swimming pool, senyap, keras, itu apa dia buat. Jangan buat gitu kan. Tapi swimming pool tu tak apalah, dia bukan 2 kolah lagi dah, berkolah-kolah. Jadi tak ada dia menajiskan air dalam swimming pool tu. Tak jadi, kecuali dia tukar jadi kuning, lain lah. Swimming pool tu kan luas, daripada dinding ke dinding ni, ada seorang kencing dalam tu, tukar jadi kuning, angkat buah hancing. Contohnya, teruk kencing lah. Itu baru najis. Kalau takat biasa putih, tak apa. Tapi tak elok lah. Dan jangan masuk tandas tidak berkasut. Namanya kena pakai kasut lah, kalau boleh. Kasut pun kan pakai elok-elok lah. Pakai selipar lincin, mudah jatuh pula kan. Tapi disunnahkan masuk tandas pakai kasut. Jangan masuk tandas tidak berkasut. Maksudnya kena berkasut lah. Lepas tu tutup kepala kalau ikut dia lah. Itu semua sunat-sunat saja. Semua sunat-sunat saja. Sekiranya buang air di tempat yang bukan tandas, jangan dilakukan pada air yang tenang, seperti dalam perigi atau parit yang tiada berarus, sama ada airnya sedikit ataupun banyak, macam swimming pool kan.
Tak patut ya, tak baik lah. Tapi dari segi kenajisan dia tak apa kalau tak ada berubah. Kecuali banyak. Seperti sungai. Kita pergi kelah di Cepoh. Kencing dah selori pun tak apa. Pasal ayak dia laju kan. Dan laut. Laut lagi tak ada masalah lah. Tidaklah makruh. Demikian juga pada air yang berarus. Air berarus ni ayak sungai tu lah. Cepoh, Ulu Kintau, laju lah. Baik, itu tak ada jadi masalah langsung. Tidak jadi makruh. Jangan buang air kecil, air besar di bawah pokok buah-buahan. Dia berak bawah pokok durian. Patut sedap durian dia. Okay. Tak boleh. Sekalipun ketika tiada berbuah, pokok pelam ke apa, jangan. Jangan buang air di tepi-tepi jalan. Yang ni pun saya ingat tak ada kot. Dengan negara lain ada. Di India tu ada. Kencing tepi jalan ni, kalau di Mesir ada zaman saya duduk tu. Apa kencing tepi jalan? Bukan tepi jalan, tepi perhentian bas tu. Kan macam perhentian tepi tu ada bas. Dia ada dinding bangunan. Ada kencing dari situ. Dia peduli apa? Kita tengok aib. Dia buat tak aib. Tu Arabnya pelik. Dulu lah zaman saya duduk tu. Awal 90-an, akhir 80-an. Dia buka ya, kencing peduli. Tapi orang perempuan tak apa, orang lelaki biasa. Teruk dia ni. Dia tak ada tanda hawa ni. Dululah, sekarang saya tak tahu. Bau kencing tepi bas tu. Macam kencing lembu. Teruk Arab ni. Yang hak yang jenis ni, yang mengaji, jenis educate ni, dia tak ada masalah. Ini hak yang jenis tepi jalan badui-badui ni. Dan di tepi-tepi orang berteduh, tempat orang tunggu bas, dia pergi berak situ. Dan tempat-tempat orang berbuat dari hal yang tidak maksiat. Dia kata pondok kan, dia panggil apa kalau wakaf. Kalau di Kelantan panggil wakaf lah. Dia duduk situ, duduk sembang biasa je. Tapi kalau main judi, harus dia berak situ. Kalau tempat tu main judi, dia pun main judi lah. Berak apa ketil pun, nantak biar. Biar dia sampai siapa berak ni. Kalau tempat biasa, wakaf tu tak boleh, panggil wakaf. Kan ni tempat pondok-pondok kecil-kecil lah. Setengah-setengah masjid surah dia buat lah pondok tu. Dan haram buang air di atas kubur. Allah. Dia kencing atas kubur ya. Maki ahli kubur lah. Mati besok hantar lah. Atas kubur ni bukan kencing ni. Langkah tak boleh. Jadi kubur ni kena, nak lalu dia kena akut celah-celah. Tapi macam Meru Raya ni masih banyak kosong lah. Kalau digurap tu memang memang padat lah. Jadi kena terpaksa pijak dia punya apa? Banner tepi tu. Pasal dia dah rapat. Jadi pijak tak apa tu. Jangan pijak kubur tu sudahlah. Ataupun langkah tanah perkuburan tu kita langkah. Ni tanah perkuburan kita langkah. Kita pijak ke tepi tu tak apa. Pasal jalan tak ada. Nak duduk atas tu pun tak boleh. Kan dia buat bedaan. Kita duduk atas kubur tu. Itu pun tak boleh. Okey. Kencing apa telah, berak apa telah lagi teruk ni. Nak pijak, nak jalan pun kena tengok keadaan. Ada tempat yang macam Meru Raya ni masih banyak kosong. Tak masalah apa. Kemudian fardu wudu. InsyaAllah sambung lagi dengan rukun-rukun wudu pula. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.